Okay, saya nak baca satu artikel tulisan Bersatu Wilayah ni. Menarik dan saya nak komen. Alright. Surat kenaikan tarif utility, kerinduan terhadap kepulangan Abah. Oh, ditulis oleh Mahathir Mohamad Rais. Mahathir ni adalah Setiausaha Bersatu Wilayah Persekutuan. Of course dia akan puji melambung Abah lah, tapi tak apa, kita baca. Kenaikan tarif utility terkini yang memberi kesan kepada kadar air dan elektrik mencetuskan perdebatan kompleks. Tak kompleks pun. Di tengah-tengah perubahan ini, di bawah pentadbiran Perdana Menteri, timbul perasaan nostalgia dan desakan untuk kepulangan mantan Perdana Menteri. Tak rasa pun desakan itu. Dia je yang masa seorang-seorang. Peningkatan tarif air di domestik di semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 22 sen setiap meter padu mulai 1 Februari bersama dengan kenaikan tarif elektrik menimbulkan sejak 1 Januari elektrik tak naik kecuali kepada yang 700 ke atas sahaja. Majoriti rakyat tak ada kenaikan menimbul kebimbangan tentang kos hidup yang semakin meningkat. Keputusan ini walaupun bertujuan untuk meningkatkan kemampanan perkhidmatan, secara tidak langsung mengundang ketidakpuashatian rakyat. Okey, betul. Kita biasa kalau naik harga, kos bertambah, kita memang tak puas hati. Berbanding dengan era Muhyiddin, kepimpinan semasa krisis Covid masih segar, dia kata. Terutama dalam pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi yang menyeluruh dan bantuan keuangan kepada yang terjejas. Fokus beliau terhadap pelaburan asing dan domestik serta reformasi untuk meningkatkan daya saing global bersama-sama dengan inisiatif dalam pendidikan dan pembangunan sosial dianggap sebagai pencapaian yang signifikan. Senario di bawah kepimpinan PMX menghadapi cabaran khususnya menyeimbang keperluan ekonomi dengan kos tekanan hidup yang meningkat. Ini membawa kepada sentimen rakyat mengutamakan gaya kepimpinan Muhyiddin yang dilihat lebih inklusif dan peka terhadap keperluan rakyat. Dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpuashatian semakin meningkat, terdapat keinginan nyata untuk rakyat untuk kepulangan Muhyiddin. Tak kot. PAS pun nak Dr. Samsuri yang jadi Perdana Menteri. Rakyat yang mengenang pengalaman semasa pemerintahnya menyuarakan keutamaan mereka untuk gaya pemerintah lebih sejajar dengan keperluan dan aspirasi mereka. Baik. Saya komen. Yang lain tu dia biasa je. Okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan tahu tak? Kita tersepit banyak sekarang ini adalah kerana apa yang berlaku dan dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat tak PAS masa tu jadi kerajaan dengan Muhyiddin Yassin, dia nak buat jihad ekonomi. Bila harga telur naik, harga ayam naik, harga beras naik, harga minyak naik, apa yang dia orang buat tuan-tuan? Kita akan mewujudkan satu biro dipanggil jihad ekonomi. Sampai dia orang tumbang pun, harga barang, harga telur, harga minyak, harga ayam tetap naik. So kita mewarisi yang itu. Dan sekarang ini kita dah berjaya stabilkan dan kita berjaya rendahkan dan berjaya flat pasaran ini dengan keperluan-keperluan barang-barang yang ada. Malah inflasi kalau kita tengok pada zaman mereka memerintah itu lebih 4%, sekarang ini di bawah 2%. So kita berjaya mengurang ataupun meredakan pendakian inflasi yang menggila pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. So apa yang kita rindukan sebenarnya? Tuan-tuan rindu ke nak kena kurung dekat rumah lagi? Oh, dia bagi bantuan itu, bantuan ini. Tuan-tuan, bantuan itu sampai sekarang masih ada ke yang tuan-tuan simpan kat rumah? Tuan-tuan guna? Of course lah, siapa-siapa jadi kerajaan akan bagi bantuan sebab kita tak bekerja. Bukan Muhyiddin Yassin je. Seluruh dunia bagi pakej rangsangan pada waktu itu. Tetapi bukan setakat dia tak buka negara, dia siap buat darurat lagi tuan-tuan. Sampai aku kena tuduh dahaka. Yang tak nak buka parlimen walaupun yang di-Pertuan Agong suruh adalah PAS. Adalah kerajaan PN. Tapi aku yang kena tuduh dahaka. Kan? Tapi tak apalah. Itu lekah kerajaan yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan ingat tak? Pada bendera putih tu kita buat masa bila tuan-tuan? Bendera putih tu. Kita kibar masa bila bendera putih tu? Bendera putih, ingat bendera putih tuan-tuan? Ke dah lupa? Kan? Ke nak minta kena kurung lagi baru ingat bendera putih ni? Merayu-rayu kerajaan gagal pada waktu itu kan? Ingat tak? Pada zaman bila tuan-tuan? Abah kau. Sebenarnya, isu tarif air ni, saya dapat briefing awal tentang tarif air ni. Dan saya dapati bahawa 4 negeri, semua negeri kalau boleh nak naikkanlah tarif air setelah sekian lama. Tapi 4 negeri yang memang desak untuk naikkan tarif air sebenarnya adalah Kelantan, Terengganu, Kedah 3. Perlis tak ada. Kedah, Kelantan, Terengganu. Terutama Kedah dengan Terengganu. Kedah dengan Kelantan. Kerana apa? Kedah dan Kelantan menghadapi masalah air yang sangat kronik, tuan-tuan.
menghadapi masalah air yang sangat kronik. Saya bawa berita ini dan berita ini berlaku dan disebarkan pada tahun bila? Pada tahun 9 Disember 2020, pada saat dan ketika PAS jadi kerajaan. Sampai sekarang pun. Reserve air terawat di Kelantan, Kedah negatif. 6 negeri merekodkan kadar reserve margin terawat direndah di bawah 15%. Timbalan Menteri Am Sekitar Datuk Ahmad Masrizal ini masa ni berkata 6 negeri itu ialah Johor 11%, Sabah 8%, Perlis 7%, Selangor 1.5%. Manakala reserve air terawat di Kelantan serta Kedah pada tahap negatif. Ini tahun 2020. Now, tahun 2024, 23-24, Selangor, Johor, Sabah dan sebagainya, sekarang ini semua telah melebihi 30%. Kelantan dan Kedah, Kelantan better sikit, tetapi Kedah masih berada pada tahap negatif pada tahun 2023, tuan-tuan. Sedangkan pada masa itu, Sanusi sendiri dah berkata pada tahun 2020, masalah bekalan air Kedah dijangka selesai tahun 2023, kata beliau. Masalah gangguan bekalan air dijangka selesai menjelang 2023. Maka 4 pusat rawatan air telah dibuat, telah dibina. Sampai 2023, keempat-empat kawasan rawatan air tersebut dianggap sebagai projek sakit, kecuali satu pun. Lain semua projek sakit. Sehingga 2024 ini, Kedah adalah satu-satunya negeri reserve rawatan air dia adalah negatif. Yang kita sebut tadi Selangor 1.5, Penang semua, sekarang ini sudah lebih 30%. Semua negeri dah lebih 30%. Tinggal Kedah saja negatif, tuan-tuan, reserve. Meaning to say, kalau tidak ada terganggu pun, maksudnya pipe bocor dan sebagainya pun, air di Kedah boleh terjejas. Itu maksud dia. Kenapa? Antara sebab utamanya adalah apa orang kata, tidak, ialah projek dia nak buat untuk rawatan air dah terbengkalai, jadi projek sakit. Sebab apa? Sebab duit tak cukup. Serius saya kata, duit tidak cukup. Duit tak apa orang kata, dia orang tak cukup dana untuk dia orang nak betulkan di Kedah, di Kelantan dan di negeri tersebut tak mampu. So mereka memohon kepada kerajaan persekutuan untuk menaikkan untuk relief kenaikan harga air. Baik. Kita kata, bukan tu air tu adalah tugas ataupun tanggungjawab negeri ke? Kenapa pula federal? Apa kaitan dengan federal? Baik. Untuk tarif, ubah tarif itu adalah kuasa federal. Air ni dia di bawah jadual bersama dipanggil. Schedule ketiga, Schedule 9 List 3, di mana ada bertindan melibatkan air. Air yang melibatkan tarif itu mesti memohon kebenaran federal. Tetapi berapa nak letak tarif itu terpulang kepada kerajaan negeri. Dan nak buat air syarikat dan sebagainya, itu kerajaan negeri. Tetapi kalau nak naikkan tarif, federal kena benarkan. So akhirnya, setelah memohon, maka Kelantan dan seluruh Malaysia lah, bukan Kelantan, seluruh Semenanjung Malaysia diberikan kelonggaran, mereka dibenarkan, tetapi dengan syarat. Okey, saya nak cerita syarat dia. Setiap, menurut YB Akmal Nasir, sekarang Kak Akmal Nasir dalam KPKT, setiap negeri ada syarikat air mestilah menyediakan satu plan komprehensif, satu orang kata proposal paper. Kalau kenaikan itu dibenarkan, apa yang kamu akan buat dengan lebihan pendapatan tersebut? Menariknya, bila Kelantan bagi proposal, dia kata kami akan, contoh dia kata di Kelantan masalah dia, bila orang telefon tak berangkat, orang pergi ke office, orang tak ada. Kalau sekiranya air ini naik, pendapatan kami bertambah, kami akan memastikan bahawa office kami sentiasa dibuka dan juga orang sentiasa menjawab telefon. Macam tu, tuan-tuan. Dia kata, lepas tu YB Akmal Nasir tak berhati lah. Apa jawapan macam tu? Kita nak, okey, kalau naik, apa yang kamu nak belanjakan? Kepada mana? Contoh, naik taraf paip ke, tambah pusat rawatan ke, apa orang kata tukar paip baru ke, apa pelan jangka panjang kalau dibenarkan kenaikan ini? So sekarang ni dia orang reverse balik lah. So akhirnya terbaru, air Kelantan naik 23 sen dan juga tarif air Kelantan 23 sen.
Juga tarif air di Kedah juga telah naik lebih kurang dalam 22-23 sen. Dan menurut tarif air baru Kedah tidak membebankan pengguna. Syarikat Darul Aman menyatakan bahawa impak pelarasan kadar baru secara keseluruhannya tidak akan membebankan pada pengguna hari ini. Poin saya nak cerita di sini, cerita air ni, semua negeri yang mendesak antaranya adalah negeri-negeri di bawah PAS sendiri. Sebab tu kurang kedengaran PAS pergi tembak, tuan-tuan. Kurang kedengaran PAS pergi tembak sebab yang naik dekat negeri dia. Okay? So harap tuan-tuan faham lah. Kenaikan tersebut bukan setakat negeri dia lah. Semua negeri naik. Di Semenanjung Malaysia semua naik. Dalam kadar lebih kurang minimum 20 lebih sen. Selangor pun naik dalam 22 sen. Kelantan 23 sen. Negeri Sembilan 22 sen. Kedah saya tak pasti berapa. Lebih kurang kot 22-23 sen per cubic meter. Tapi dia ada kiraan dia. 0 sehingga 20 cubic meter lain harga. 21 ke atas dia ada lain harga. Tapi minimum lebih kurang 22 sen. Baik. Cuma kita kata, adakah benda ini boleh menyelesaikan masalah air di Kelantan? Yang ni yet to be seen lah. So kita harap perkara ini dapat menyelesaikan masalah air di Kelantan. Habis dekat situ, tuan-tuan.